Ni? Mak ni ada baju bisu. Mak. Mak tengok tadi. Aduh, mak. Nah. Aduh. Okey tak kamera ni sebenarnya? Okey. Cuba tengok. Okey. Okey. Tak tegak. Tak apa, yang penting kita tegak. Tengok sana. Mana? Yang penting kita tegak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk berjumpa dalam live. Okey. Okey, apa khabar semua malam ni? Okey, boleh dengar dengan jelas suara cikgu? Okey. Boleh dengar dengan jelas tak suara cikgu? Kalau jelas, komen jelas. Okey. Okey, hari ni cikgu nak share tentang masih lagi bab ibu berpantang. Okey. Masih lagi dalam tajuk ibu berpantang. Sebab ramai terapis kita yang buat penjagaan dalam pantang urutan selepas bersalin. Pakej penjagaan dalam pantang, pakej urutan selepas bersalin dan sebagainya. Okey. Semoga sharing hari ni membantu korang untuk lebih memahamilah. Okey. Okey, biasanya ibu yang lepas bersalin apa masalah yang dia hadapi, okey? Ibu lepas bersalin ni biasa dia jadi sakit badan, lesu, pucat, kurang susu badan, kurang bertenaga. Okey? Ada masalah kelonggaran pada otot, faraj, okey, masalah rahim, okey? Masalah luka selepas bersalin. Kemudian masalah pembekakan badan. Okey, pembekakan yang bekakan badan lah. Biasanya orang yang mengandung dia gemuk dalam keadaan sembab. Jadi pembekakan tu adalah kemungkinan ada water retention, maksudnya gemuk air. Okey, biasanya lepas bersalin dalam pantang berat badan cepat turun sebab air, okey, water retention tu, air yang menyebabkan pembekakan badan, yang menyebabkan badan sembab tu dia keluar. Okey, melalui darah nifas, okey, melalui kencing kita dan sebagainya lah. Okey. Assalamualaikum Cikgu Dayang. Selamat malam. Waalaikumsalam Kak Jumaya. Selamat malam. Tahniah pada Kak Jumaya. Berjaya bantu, okey, berjaya bantu customer untuk kembali sihat, ringan dan boleh berfungsi dengan lebih baik. Asmadi Haji Ramli. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jelas, syukur alhamdulillah. Terima kasih korang sebab respon. Jadi okey, jadi kita ada komunikasi dua hala. Kemudian cikgu tahu cikgu tak cakap seorang-seorang. Okey. Okey. Hari ni tajuk kita masih berkait untuk ibu dalam pantang. Okey, kita sebagai terapis atau bukan terapis, kita tetap boleh membantu ibu dalam pantang. Okey, yang penting kita faham apa yang perlu kita bantu. Okey?
Okey, yang hari ni cikgu nak share tentang kebaikan, apakah manfaat ubat periuk. Okey, ubat periuk biasanya ubat periuk ni dicadangkan untuk ambil pada hari ke-14 selepas baby habis kuning. Okey, tapi di antara ubat periuk ni ada satu bahan yang boleh bantu untuk mengurangkan kuning dan membanyakkan susu. Okey, apakahnya itu? Apakah benda itu? Okey. Dalam kebanyakan herba yang direbus, kebanyakannya bersifat panas dan tidak sesuai. Tapi ada satu bahan yang sesuai untuk menurunkan kuning baby dan bantu untuk memperbanyakkan susu ibu. Okey, jadi satu bahan ni sesuai untuk diambil pada hari pertama berpantang. Okey. Okey, kita share dulu tentang kebaikan ubat periuk lah. Ubat periuk ni fungsinya dia terdiri daripada beberapa bahan herba yang direbus, kemudian diminum dalam keadaan suam dalam pantang. Okey? Dalam proses berpantang itu fungsinya adalah untuk bantu merawat luka dalam badan. Fungsinya juga adalah untuk bantu melancarkan sistem pembuangan kita supaya tak ada sembelit. Okey? Kemudian untuk pelancaran darah. Okey, biasanya ibu lepas bersalin ni dia ada masalah banyak darah yang keluar. Jadi badan akan jadi lesu, badan akan jadi sakit, kemudian muka jadi pucat. Okey? Minuman herba yang ataupun dikenali sebagai ubat periuk ni ada bahan-bahannya untuk membantu membina semula darah merah. Okey, membina darah merah yang baru. Okey, melancarkan peredaran darah sehingga kita tidak kelihatan pucat. Kita akan nampak kemerah-merahan pada muka. Okey, nampak berseri lah, senang kata nampak berseri. Okey. Tapi isunya bukan semua orang yang sanggup minum ubat periuk. Okey. Sebab rasa dia. Tapi sebab itulah lebih baik minum ubat periuk ni dalam keadaan air itu suam. Jadi senang nak ditelan sikit lah. Kalau air itu sejuk, kita akan rasa loya ataupun kita rasa tak boleh telan kan. Okey, kemudian ubat periuk ni, herba yang direbus ini mengandungi khasiat untuk mengeluarkan angin dalam badan. Okey, mengeluarkan angin dalam badan. Mohon share cikgu. Okey. Siapa-siapa yang join malam ni seperti biasalah cikgu minta je sebaik korang untuk share ke beberapa grup supaya orang lain juga dapat manfaat yang sama. Okey. Okey, tugas kita sebagai terapis atau kita bukan terapis juga selagi kita hidup, seberapa banyak kita boleh sebarkan manfaat. Okey, lagi bagus, lagi banyak manfaat yang kita berikan. Okey. Okey, kesan baik daripada ubat periuk yang pertama tadi adalah untuk melancarkan sistem pembuangan kita supaya tidak sembelit. Kemudian boleh memperbanyakkan susu. Okey. Okey, boleh untuk bantu membuang angin. Okey, memanaskan badan. Ibu lepas masa ni biasa badan dia sejuk sebab darah berkurang kan. Dengan asbabnya minum air ubat periuk ni boleh melancarkan darah dan memanaskan badan. Okey, badan akan jadi sihat, badan akan berangsur sihat. Okey. Kemudian muka kita akan jadi kemerah-merahan. Jadinya boleh kata dalam pantang boleh naik seri lah sebenarnya. Apabila kita makan mengikut aturan pantang yang betul, kemudian kita ambil ubat periuk yang mengandungi bahan-bahan yang tidak berbahaya. Okey. Okey, ubat periuk juga dia membantu untuk menstabilkan hormon.
ibu lepas bersalin ada masalah hormon. Okey, apabila ada masalah hormon boleh menyebabkan kemurungan, boleh menyebabkan sakit badan dan sebagainya lah. Jadi, ubat periuk ini insya-Allah akan membantu untuk menstabilkan hormon supaya boleh mengelakkan masalah kemurungan ketika pantang dan selepas habis pantang, dan boleh memberi tenaga dalaman, boleh memulihkan tenaga dalaman. Okey. Okey, ubat periuk ni sangat bagus. Kadang-kadang kita disuruh untuk minum ubat periuk tanpa kita tahu apa manfaat ubat itu. Okey. Okey, sorry. Banyak angin pula keluar. Okey. Yang seterusnya, tadi saya kata boleh membuang angin. Okey, sebab badan ibu yang dalam pantang ni, badan dia dalam keadaan lemah dan angin mudah masuk lah. Sebab badan dalam keadaan sakit. Okey, dalam proses perawatan dan pemulihan. Sebab tu kena jaga makanan. Kena pantang betul-betul makanan. Dan kena ambil herba yang dicadangkan untuk bantu, untuk support kesihatan. Di samping kita ada buat terapi urutan bertumpu, mandi herba, sapuan, param, pilih dan tapel. Okey. Okey, ubat periuk juga boleh membantu untuk membaik pulih otot-otot faraj. Okey. Membaik pulih otot-otot faraj. Di samping dalam pantang kita juga perlu melakukan senaman kagel atau senaman kemut untuk merangsang otot faraj supaya dia menjadi kembali elastik, boleh berkemut-kemut. Okey. Biasanya memang kena buat latihan, kena buat senaman kagel atau senaman kemut. Okey, sekiranya tak buat boleh menyebabkan tempat tu dia tidak kembali kepada bentuk asal. Lagi-lagi jika kita tak ada pendarahan tentang manfaat herba dan kita tak tahu, kemudian kita tak ambil pun herba. Okey. Boleh menyebabkan dalam jangka masa panjang ada masalah perhubungan suami isteri. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Afda. Herba periuk ni di mana boleh dapat cikgu? Bagus ni. Okey, Kak Jumaya, di mana-mana boleh dapat. Dekat dalam FB kita boleh cari je. Okey, type saja dalam FB boleh, dalam Shopee boleh, dalam Google boleh. Okey. Selamat malam cikgu. Nampak cikgu segar berseri walau jam 11 malam. Masya Allah. Okey. Okey, ubat periuk ini juga boleh membantu untuk memperkuatkan rahim kita. Okey. Jadi boleh mengelakkan daripada terjadinya tombong. Okey. Okey, secara ringkasnya ubat periuk ini sangat-sangat membantu untuk ibu dalam pantang kembali sihat luar dan dalam. Okey, ubat periuk ini akan membantu sistem dalaman dulu. Apa yang berlaku pada sistem dalaman, apa yang perlu dirawat, apa yang perlu dipulihkan. Biasa ibu yang selepas bersalin ni ada masalah pembengkakan, water retention yang menyebabkan badan menjadi sembab dan gemuk. Kemudian masalah luka dalaman. Okey, masalah kelonggaran otot faraj, masalah pucat, tidak bermaya. Okey. Masalah kekurangan susu dan masalah sembelit. Jadi, insya-Allah dengan pengambilan ubat periuk secara konsisten boleh membantu untuk sihat luar dan dalam dan boleh bantu naik seri. Okey? Ubat periuk ni menstabilkan hormon
Okey, mengelakkan kemurungan, memulihkan tenaga dalaman, menaikkan seri, membuang angin, membaik boleh otot-otot faras supaya kamu jangan kuat. Betul, betul. Betul Kak Jumayah. Terima kasih kepada Kak Jumayah. Kesan baik, manfaat periuk, bantu melancarkan peredaran darah, membuang toksik badan, bantu banyakkan susu, bantu stabilkan hormon, pulih tenaga dalaman, bantu rawat keputihan, dan otot-otot faras. Betul Kak Dia. Masya Allah. Masya Allah. Cemerlanglah korang ni. Okey. Ubat periuk ni sangat-sangat membantu. Okey. Apa kesan buruk sekiranya kita tak amalkan ubat herba daripada awal. Okey, daripada awal. Okey. Sebab bukan semua di antara kita yang betul-betul faham apakah fungsi ubat periuk, apakah manfaat ubat periuk untuk kesihatan kita dalam jangka masa panjang. Okey, biasanya kita tak betul-betul faham, kita tak betul-betul tahu. Jadi kebanyakan kita orang-orang muda ni dalam pantang, kita tak ambil ubat periuk. Okey? Kalau tak ambil ubat periuk pun, kadang-kadang ada mak atau mak mertua dia akan buatkan kita minum air kunyit. Okey, air kunyit juga membantu untuk sistem dalaman. Okey? Nasihat herba tradisi ramai yang tak tahu. Thank you cikgu tukar kupas tajuk ni. Okey. Kak Dia ada jual herba periuk tak? Kalau ada boleh promote. Bagi nombor telefon lah dekat komen. Mana tahu terapis kita atau sahabat-sahabat kita di luar sana mencari-cari ubat periuk. Okey, apa kesannya bila kita tak amalkan ubat periuk daripada awal? Okey. Kesannya adalah dalam pantang kita akan sentiasa pucat. Okey, sentiasa pucat sebab darah banyak keluar dan tidak dibantu untuk dibina semula. Okey, jadi lesu, jadi penat. Okey, kemudian pembengkakan atau surutnya badan, maksudnya penurunan berat badan itu tidak selaju orang yang mengambil ubat periuk. Okey, sebab ubat periuk membantu untuk mengeluarkan toksik badan, mengeluarkan water retention, maksudnya pembengkakan disebabkan oleh gemuk air. Okey, dengan ubat periuk boleh bantu melancarkan pengeluaran bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh badan. Okey, jadi dengan pengambilan ubat herba boleh membantu untuk kita cepat kuruslah lepas bersalin. Kemudian menstabilkan hormon. Okey, kalau kita tak amalkan ubat periuk daripada awal, boleh menyebabkan kita ada masalah ketidakseimbangan hormon, boleh menyebabkan sakit badan yang berpanjangan. Okey, kemudian boleh menyebabkan kegemukan. Okey, lepas bersalin, nyusu anak dan sebagainya, susut sekejap masa dalam pantang. Kemudian lepas pantang tu, dia naik lagi triple kan. Itu antara sebab stabilitas hormon. Hormon tidak stabil. Hormon tak stabil. Okey, ada masalah hormon. Jadi, boleh menyebabkan kegemukan. Okey. Tambah pula lepas bersalin, ada ambil ubat perancang, sama ada implan ataupun ubat yang injek 3 bulan sekali pun boleh menyebabkan gangguan hormon, menyebabkan tidak keluar darah haid, kemudian boleh menyebabkan kegemukan. Okey. Betul tu. Tahu langsung. Bahkan tahu langsung ubat periuk ni kalau orang Jawa bilang jamu godok, jamu rebus. Betul. Betul lah Kak. Saya keturunan orang Jawa juga. Jadi kalau akak cakap Jawa tu ada faham sikit lah. Ni Kak Jumayah boleh dapatkan ubat periuk dengan Kak Nordiah. Okey. Okey. Untuk kita yang dah
terlepaslah masa pantang kita tak tahu dan tak ada orang beritahu, kemudian kita pun tak ambil dan sekarang ni kita tahulah kesan pada badan kita sama ada kerap sakit ataupun jadi gemuk dan sebagainya. Boleh mulakan dengan sekarang ni bolehlah, tak nak kata terlambat tu, taklah, masih boleh dirawat. Okey, makan ubat periuk, kemudian kawal pengambilan gula lah, ataupun stop ambil gula biasa, tukar dengan gula yang selamat. Okey, sebab gula biasa boleh menyebabkan keradangan. Okey. Cikgu nak tanya selama mana boleh amalkan jamu periuk ni dan sekali berapa kali? Okey, biasanya kalau ikutkan tradisi, biasanya lah, kita tak tahulah. Biasanya ikutkan tradisi satu hari kena minum minimum 3 kali satu hari, atau biasanya minum 3 hingga 6 kali lah. Kalau ikutkan tradisi orang tua zaman dulu, kita tak dibagi minum air kosong. Kena minum air herba sahaja. Okey. Okey, ubat periuk juga boleh membantu otot-otot faras kita jadi lebih kemas, kuat. Okey, dan boleh lebih grip. Okey, di samping lepas pantang buat rawatan bertangas dan senaman kemut. Okey, itu lagi mantap lah. Okey. Dalam pada kita merawat dan memulih, selain daripada kita perlu buat sapuan herba pada badan macam param, pilis, tapel, kemudian mandi herba, urutan, bertungku. Okey, kita perlu juga makanan-makanan sokongan. Okey, seperti herba-herba ni lah. Okey. Okey, daripada segi makanan harian kita, biasanya ikan dan sayuran hijau boleh bantu untuk menambah zat besi dalam badan dan memulihkan luka. Tapi jika disupport lagi dengan suplemen makanan tambahan, makanan sokongan daripada herba, itu lagi-lagi membantulah. Okey. Okey, tadi cikgu kata ada satu bahan herba yang kita boleh ambil daripada hari pertama kita berpantang untuk melancarkan kita punya pengeluaran susu dan menurunkan kuning baby. Okey, apa bahan itu? Bahan itu adalah dikenali sebagai sepang kederang. Okey, sepang kederang ni perlu direbus. Okey, untuk ibu kena minum lah. Kalau untuk baby kena mandikan. Okey. Kemudian kalau ada masalah demam, okey, untuk menstabilkan suhu, untuk menurunkan suhu yang panas, boleh buat mandian juga. Untuk kita orang dewasa ke kanak-kanak yang demam, kita perlu rebuskan sepang kederang, kemudian mandi air. Air tu dimasukkan dalam baldi. Okey, mandi air yang suam lah. Okey. Okey, sepang kederang ini juga membantu untuk membaik pulih tisu-tisu yang rosak selepas bersalin. Okey. Mengurangkan lehan yang keluar daripada faras. Okey. Keputihan dan sebagainya. Okey. Kebanyakan orang sekarang dia banyak tak tahu sebab tak ada pendedahan lah. Okey. Okey, sepang kederang ni bukan saja untuk menambah susu. Okey, bukan saja untuk menurunkan suhu apabila demam. Sepang kederang juga boleh menurunkan kuning baby. Okey, kuning baby, melancarkan peredaran darah dan merawat tisu-tisu yang rosak ketika bersalin. Okey.
Okey, tadi mas cotek. Mas cotek tadi sepang kederang. Sepang kederang. Okey. Okey, sepang kederang sangat-sangat membantu untuk menambah susu atau melancarkan susu ibu, menurunkan kuning. Okey, menurunkan kuning. Ibu bagus untuk minum setiap hari. Baby untuk mandi. Okey, mandi. Untuk orang dewasa atau kanak-kanak yang demam, bagus mandi air sepang kederang untuk menurunkan suhu. Okey. Sepang kederang tu apa cikgu? Maaf baru masuk. Herba ubat periuk. Okey. Assalamualaikum cikgu, nak tanya. Waalaikumsalam. Kalau cikgu lah buat penutup pantang, cikgu buat macam mana? Penutup pantang ni sebab cikgu bukan keturunan bidan, cikgu tak ada darah bidan. Jadi penutup pantang cikgu tengok manfaat dia. Okey. Bagi cikgu, penutup pantang perlu buat urutan. Okey. Urutan tungku jika perlu, kemudian tangas dan mandi garam limau. Okey, kenapa perlu urut? Okey, untuk bantu badan tu lebih sihat dan bertenaga. Kemudian sebenarnya kita juga fokus pada bahagian peranakan yang berada di bahagian peha, punggung dan pinggang. Okey. Dan seterusnya bertangas untuk bantu supaya ibu yang lepas pantang ni dia boleh berfungsi kembali sebagai isteri lah. Okey, sebab kebanyakan ibu yang lepas pantang ni dia ada masalah tak ada mood bersama suami. Okey, tak ada nafsu bersama suami ataupun dia punya faras tu longgar. Okey. Penutup pantang. Lagi satu, mandi garam limau ni adalah fungsinya boleh buat mandi garam limau atau mandi bunga untuk kembalikan semangat ibu, menaikkan seri dan membuang segala energi negatif yang mengganggu ibu, mengganggu emosinya, mengganggu perasaannya. Mungkin ada gangguan yang bergayut-gayut di bahu dia. Mungkin ada gangguan yang duduk di rahim dia. Mungkin ada gangguan yang duduk di bahagian faras dia. Okey? Sepang kederang untuk membanyakkan susu dan mengurangkan kuning pada baby, buat mandian, membantu memulihkan tisu-tisu rosak pada badan, menurunkan suhu bila demam. Ya betul, syukur alhamdulillah. Aktif betul ke orang malam ni Ada makan apa-apa ubat ke? Aktif betul ke orang malam ni? Okey, herba periuk juga selain daripada sepang kederang, ada juga okey. Ubat periuk ni dia ada beberapa, okey, ada beberapa herba. Okey. Tapi ini cikgu senaraikan antara herba yang bagus jugalah, okey. Tak semestinya ubat periuk tu dia ada mas cotek. Okey, yang kedua adalah mas cotek. Tapi bukan semua ubat periuk dia ada mas cotek. Kita tak pasti sama ada pembekal susah dapat bekalan atau mungkin pembekal susah nak pastikan yang mana asli, yang mana benda tu nampak macam mas cotek tapi bukan mas cotek. Mungkin ada masalah ke kita tak tahu pada pembekal ni Okey, mas cotek adalah bantu untuk sama je untuk pelancaran darah, untuk kembalikan ke ayuan wajah untuk awet muda. Kemudian juga bantu untuk mengecutkan rahim. Okey, mengecutkan rahim, kembalikan rahim ke tempat asal. Okey. Membantu menambah tenaga dan memulihkan jika ada keputihan atau lelehan-lelehan yang tidak baiklah. Lelehan kadang ada air meleleh tu rasa gatal. Itu masalah. Jadi kita kena ambil herba lah.
Mas cotek juga membantu untuk menghilangkan sakit pinggang dan sakit-sakit badan. Okey? Malam ni free cikgu. Masya Allah. Penutup pantang, urutan, tangas, mandi limau. Mandi garam limau untuk, okey, garam mandi limau untuk buang gangguan di rahim, gangguan emosi dan lain-lain. Fokus, bertangas dan urutan di perut. Okey. Malam ni free cikgu, alhamdulillah. Semangat dari cikgu, dari cikgu Dayang lah. Masya Allah. Sepang kederang tu sejenis macam otek cikgu. Bukan. Sepang kederang tu, dia macam kulit kayu tau. Kalau mas cotek ni, biasa dia daun dan batang. Dia benda yang berbeza. Sepang kederang benda lain, mas cotek benda lain. Okey? Bukan dia kayu, betul. Okey? Okey? Okey, herba yang seterusnya yang ada dalam ubat periuk adalah serapat. Serapat dan kacik Fatimah. Okey, seperti yang kita tahu, serapat untuk merapatkan. Kacik Fatimah untuk mengetatkan. Okey, lebih kurang sama je. Okey, untuk ibu lepas bersalin, serapat juga bantu untuk membaik pulih tisu-tisu yang rosak di bahagian faraj. Okey? Menghaluskan kulit, mencantikkan kulit, okey? Bantu untuk memberi tenaga dalaman, rasa bertenaga, rasa segar. Okey? Menguatkan otot dan sendi. Okey? Maknanya boleh menghilangkan sakit-sakit lah. Biasa sebab ibu yang dalam pantang ni dalam proses merawat dan memulih. Okey? Serapat juga melancarkan peredaran darah dan memberi oksigen kepada badan. Okey? Sebab tu ubat periuk ni dia boleh bantu kita untuk nampak berseri, lebih sihat, lebih bertenaga. Tapi sebab ini adalah bahan organik, bahan tumbuhan, jadi kita kena ambil secara konsisten. Bersabar dengan proses. Percaya dengan proses. Okey? Okey, kacik Fatimah juga membantu untuk membantu hormon kita menjadi seimbang. Okey? Yang main tu dek. Tahu lah. Okey, herba yang last yang cikgu nak share kat korang adalah lada pintal. Okey, lada pintal ni fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah juga. Selain itu, boleh merawat kembung perut. Okey? Salam cikgu, maaf baru masuk cikgu. Cikgu sihat ke? Cikgu syukur alhamdulillah sihat. Okey. Biasa orang Pantai Timur je selalu guna, kita pun bela juga dulu. Okey. Kalau untuk mandi yang boleh buat gosok-gosok badan tu, apa benda nama dia? Cikgu tak ingat. Apa nama dia? Kalau korang biasa tengok, ada dia macam benda panjang-panjang, macam sabut kelapa, kering, boleh buat mandi, boleh buat gosok badan. Cikgu tak ingat nama dia. Okey? Okey. Caranya macam mana cikgu dengan lada pintal ni? Lada, dia adalah, tadi herba yang cikgu sebut tu biasanya dikeringkan, kemudian dicampur, dibungkus dan dijual. Okey, kita boleh dapat daripada pembekal atau
penjual-penjual yang beli herba, kita beli, kita rebus, kemudian kita minum. Okey, minum suam setiap hari. Okey, tadi cikgu kata yang pertama adalah sepang kederang. Yang kedua adalah mas cotek. Yang ketiga adalah serapat Kacik Fatimah. Kemudian lada pintal. Okey. Semua ini adalah untuk bantu pelancaran darah, memperbanyakkan susu, menstabilkan hormon, memberi tenaga, merawat tisu-tisu yang rosak, kemudian mengetatkan faraj, menguatkan otot-otot faraj, menguatkan rahim. Okey. Di samping kita sebagai terapis, kita kena betul-betul clear lah ubat periuk ni untuk apa. Okey? Supaya kita boleh ceritakan, kita boleh share kepada semua ibu yang mengandung atau ibu yang ketika dalam pantang. Okey? Untuk sihat, untuk jangka masa yang panjang, kena amalkan ubat periuk. Okey? Ubat periuk ini selamat diamalkan selepas baby habis kuning lah. Okey? Tapi ada satu bahan tadi, sepang kederang, boleh ambil hari pertama berpantang untuk memperbanyakkan susu dan memperbanyakkan susu. Apa tadi satu tak ingat. Memperbanyakkan susu dengan menurunkan kuning baby. Okey, sepang kederang ni dia tak panas sangat seperti herba yang lain. Pakcik Fatimah panas, serapat tu panas. Okey, lada pintal panas, mas cotek tu panas. Okey. Di samping kita di samping buat rawatan, okey, mandi herba, urut tungku, okey, jaga aturan makan dalam pantang, dan menjaga pantang larang seperti tak boleh mencangkung, tak boleh bersila. Ubat-ubat herba juga adalah satu alat pemakanan sokongan untuk bantu badan kita lebih sihat. Yang paling penting adalah memperbaiki hormon kita. Okey, memperbaiki hormon kita. Okey. Petola? Bukan petola. Terung binjal. Daun kesum, kulit kayu, bunga tanjung direbus. Biasanya memcepatkan kejutan rahim. Macam-macam tua dah boleh keluar ni kan. Anak suami selalu cuba teka. So, sintok. Yelah, sintok agaknya cikgu lupa. Petola tua ke cikgu sebut tu? Petola tua. Lada pintal tu. Bukan. Dia lada pintal lah. Tu cikgu tak ambil gambar tadi. Tak sempat. Okay. Main teka-teki. Ambil 3 cawan air. Jadikan secawan untuk diminum. Okay. Bagus. Betul ke Hamita Okay. Ada yang apa? Jika mahu meremajakan faraj anda tanpa buat laser ialah rasanya 7 serapat. Serapat, okey. Macam-macam serapat ni kan. Lufah petola. Lufah petola pula. Kalau setempat kami, kecutkan rahim tu minum asam jawa yang pekat. Okey. Tapi biasanya kalau kat Malaysia ni kunyit, asam keping atau asam jawa. Kan? Lepas tu tambah dengan gula merah dengan pandan rebus. Minum. Okey. Terpulang korang nak amal yang mana lah. Tapi
Mana yang baik tu ikut je. Sebab kunyit juga bantu untuk mengecutkan rahim. Okey. Dada pintal. Apa sini? Dada pintal cikgu rasa boleh buat minyak sebab dia boleh bantu untuk orang sakit perut, orang kembung perut, dia boleh bantu. Kunyit asam tu sedap. Kunyit asam. Tak tahulah kunyit. Ayah. Okey. Kalau pandai buat, insya-Allah lah asam kunyit tu akan rasa sedap lah. Kalau kita tak reti buat, dia macam kadang-kadang dominan rasa kunyit, kadang-kadang dominan rasa rasa macam macam asid-asid gitu kan. Tengok pada tangan jugalah, air tangan siapa yang buat tu. Okey. Okey tak kamera? Ni apa? Jadi mulai hari ni korang akan lebih jelas dan clear macam mana nak terangkan kepada orang lain untuk bagi diorang tahu betul-betul ubat periuk ni hari keberapa kena minum. Apa manfaat dia dan apa kesan buruk jika tidak diamalkan daripada awal. Tapi sekiranya memang dah terlepas, lepas tu sekarang ni maksudnya nak rawat diri boleh lagi mengamalkan ubat periuk lah. Setiap hari minum suam. Di samping kalau untuk menurunkan berat badan, kena jaga pantang juga lah. Gula biasa tak boleh minum, tak boleh. Sebab boleh menyebabkan keradangan pada tubuh badan kita. Okey, kalau boleh tukarkan dengan gula lain. Okey. Nak lagi rapat manjakani. Okey. Manjakani pun ada macam-macam jenis kan. Saya rajin buat dulu cikgu jamu asam kunyit. Banyak laku, sedap, segar, masam manis. Oh, bolehlah buat niaga ni. Buat niaga lagi. Okey, ataupun kalau korang tak mahir untuk buat asam kunyit, air asam kunyit, korang boleh jual teh sepang kederang. Isi dalam botol, jual. Okey? Jual. Ikutlah korang nak letak harga berapa kan, masing-masing punya kos. Okey, sepang kederang direbus, kemudian dimasuk dalam botol dan boleh dijual untuk diberi kepada masyarakat lah. Sampai berapa hari minum ubat periuk ni cikgu? Kalau ikutkan tradisional, kena minum sampai 44 hari. Tapi kalau bagi, tak tahulah kalau bagi cikgu, kalau dapat 2 minggu pun, insya-Allah lah syukur alhamdulillah lah dah boleh bantulah merawat dan memulih. Okey. Sepang kederang saja ke? Okey, sepang kederang saja je tak. Cikgu cakap macam ni. Kebanyakan ubat periuk, bahan herba dia tu panas-panas. Jadi untuk ibu lepas bersalin, dia tak boleh ambil awal. Dia tak boleh ambil mula-mula bersalin tu. Dia kena ambil minggu kedua selepas bersalin. Paling bagus selepas baby habis kuning. Okey. Tapi ada satu bahan, sepang kederang. Sepang kederang satu ni je kita boleh, hari pertama berpantang kita boleh minum setiap hari untuk bantu memperbanyakkan susu, melancarkan susu. Kemudian air sepang kederang ini boleh dia buat mandi untuk baby untuk menurunkan kuning. Ini adalah petua-petua tradisional. Okey. Dia ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Itu adalah terpulang. Okey. Okey, yang bestnya yang cikgu suka pasal ubat periuk, cikgu dulu minum.
tapi tak tahu apa betul-betul manfaat dia. Jadi cikgu minum tu tak ikut aturan betul-betul. Ikut suka lah nak minum, tak nak minum dah tak minum. Tapi baru sekarang cikgu betul-betul faham ubat periuk ni sangat-sangat penting untuk kita. Sangat-sangat penting. Okey. Ubat periuk. Ubat memanglah tak sedap kan. Memang ada rasa payau, rasa pahit ke. Jadi kena bertabah sikit. Okey. Minggu kedua lepas salin untuk minum tepang kederang boleh minum hari pertama masa dalam pantang. Hari pertama boleh minum. Okey. Kalau ubat periuk yang lain yang kan kadang-kadang kan ubat periuk ni dia dah campurkan. Okey. Macam serapat, kacip patimah, mas cotek, lada pintal, dia bersifat panas. Okey, tak bagus untuk baby yang masih ada kuning. Okey. Sebab ibu tu minum, kemudian dia nyusukan baby. Baby yang kuning, dia tak boleh dengan herba-herba yang panas. Okey. Jadi, herba yang selamat diambil untuk ibu yang baru lepas salin minggu pertama. Okey, hari pertama boleh minum air teh sepang kederang. Dia selamat untuk ibu dan baby. Okey tak Kak Jumaiyah? Clear tak? Ke tak clear lagi? Akan sinto guna untuk gosok badan, buang daki dan sel kulit mati. Sepang kederang tu kulit kayu manis ke? Bukan. Bentuk dia macam sama tapi bukan. Tapi tak tahulah kalau memang betul-betul dia kayu manis Nampak macam kayu manis. Clear cikgu. Alhamdulillah. Okey. Kita kena tahulah sebab kita terapis urut tradisional. Kemudian nanti upgrade jadi penjaga dalam pantang. Upgrade lagi jadi perawat mati butik. Semua ini dia berkesinambungan. Dan kita kena faham dengan betul. Okey, kita pun boleh amalkan ubat periuk ni. Bagi yang nak kurus, boleh minum. Tapi pantang larang dia kena jagalah gula. Kurangkan minum gula atau tukar terus gula. Okey? Oh, okey, faham. Syukur, Alhamdulillah, faham. Okey? Kita tahu. Kita sebagai terapis, kita kena tahu. Contoh macam ubat periuk. Apa kebaikan ubat periuk? Dan macam mana kita nak beri penerangan, kefahaman kepada wanita-wanita. Okey? Macam mana kita nak kongsikan? Bila kita dah tahu, kita dah faham, kita kena sampaikan. Okey? Mana tak nampak? Oh, banyak. Dekat pasaran banyak. Mana tak ada? Sepang kederang dekat pasaran banyak, Kak. Okey, contohlah kalau kita buat penjagaan dalam pantang atau selepas salin, kita bagilah dia orang minum teh sepang kederang. Okey, teh sepang kederang kita boleh campur dengan madu, kita boleh campur dengan halia. Boleh campur Shopee ada rasanya. Saya pun rasa Shopee ada. Kalau rasa macam kesian lah kat customer tu tak boleh nak telan ubat periuk kan. Kita bagilah dia satu hari 1 cawan teh sepang kederang. Kan? Ada sebelum ni ada yang tanya, cikgu macam mana kalau masalah tak keluar susu, okey? Tapi susu ni juga dia berkait dengan emosi. Okey? Berkait dengan emosi. Kalau emosi kita tak bagus, susu pun tak nak keluar. Sebaiknya ibu yang nak menyusui baby ni, dia dalam keadaan emosi yang bagus. Okey? Dia dalam emosi yang bagus. Kalau dalam keadaan emosi, dia rasa penat, dia rasa letih, dia rasa sakit badan lah menyusui baby ni. Sebabnya kena mengiring aja 2-3 jam. Sakit semua badan.
Lepas tu lepas menyusu jadi lapar. Makan macam harimau kelaparan. Makan kan. Itu sebenarnya di antara trauma-trauma tau. Lagi satu ada juga menyusu. Jadi susu susah nak keluar sebab contohnya dulu anak pertama dia menyusukan anak yang pertama ni kuat kalau orang Jawa kata kuat ngempeng, maknya tak boleh buat kerja. Dia tidur, mak kena tidur. Okey, lepas tu ada juga sebab masalah susu bengkak. Bila susu bengkak tu terlalu sakit. Kerisauan, ingatan-ingatan buruk yang lepas boleh menyebabkan ibu tu rasa tak senang untuk menyusukan baby. Dia tidak gembira untuk susu baby. Boleh menyebabkan juga susah untuk keluar susu. Kemudian juga untuk susu ni kena cek juga ibu yang berpantang ni adakah dia makan dengan kuantiti yang cukup. Okey, ada ibu yang berpantang, dia terlalu berpantang menyebabkan dia makan berhasiat tapi kuantitinya terlalu sedikit. Tak boleh nak bantu untuk pengeluaran susu. Okey. Okey, clear untuk cikgu share tentang ubat periuk. Okey. Ubat periuk ni sangat-sangat bantu. Tapi paling simple, korang buat pakej penjagaan pantang atau urutan Cefazolin. Bagilah percuma minum secawan air teh sepang kederang. Okey. Bagi suam-suam lah supaya dia rasa segar. Okey, clear untuk sharing hari ni. Okey, insya-Allah bulan April ni siapa-siapa yang berminat nak join kelas, kita ada kelas asas mengurut. Okey, tapi kita buat pada bulan April ni kelas Mas ada. Bukan. Ini maklumat lain. Okey, siapa yang berminat nak join kelas asas mengurut, RM69 kita akan buat pada bulan April. Okey, untuk akhir bulan Mac ni kita buat kelas urut I confident. Okey, akan belajar urut tradisional, urut penjagaan urut lepas salin dan urut mata putih. Tarikhnya tertera pada skrin. Okey, untuk bulan Mac kita punya kelas 21 hingga 23 Mac itu kelas teori. 27 Mac kelas praktikal. Okey. Untuk maklumat lanjut boleh tengok dalam iconfident.com. Okey. Untuk kelas basic RM69 itu kena WhatsApp admin lah. Okey, semua artik kita jangan lupa nanti share link. Okey. Jelas syukuran, jelas. Okey. Terima kasih korang malam ni memang sangat-sangat energetik. Memang korang memang power, memang hebat lah malam ni. Memang laju lah korang malam ni. Syukur Alhamdulillah. Okey. Mana? Kak JB ada tak cikgu? Kak JB ada. Macam mana admin JB apa cerita? Okey. Ibu lepas bersalin nak dapatkan muka yang kemerah-merahan, lebih bertenaga, naik seri, rahsianya adalah ubat periuk. Okey? Ubat periuk. Kat situ admin ada letak maklumat khusus Bandar Baru Uda di Johor Bahru. Okey, kelas teori kita buat dalam Zoom. Kelas teori dalam Zoom, kemudian praktikal bersama assistant trainer di tempat masing-masing lah. Okey. Okey, kalau korang puas hati, sila bagilah banyak-banyak
Korang puas hati tak dengan tajuk kita hari ni? Sharing tentang ubat periuk. Okay, minta bagilah banyak-banyak tau. Tanda korang support cikgu lah. Okay. Okay, saya nak join nanti bagi tahu ya cikgu berapa hari bulan. Tak ada tarikh situ. Tarikh tengok dekat iConfident.com. Tarikh tengok kat iConfident.com. Ini yang kalau nak belajar ada tu yang 100% online, 50% online. Puas hati, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagilah banyak-banyak. Tanda korang puas hati. Okay. Bila turun Selangor? Macam mana cikgu nak turun Selangor? Tak boleh rentas negeri. Cikgu sebenarnya ada perancangan untuk pergi Selangor. Kita ada orang pejiwa pun Kita pun ada urusan dekat Selangor. Tapi tak boleh rentas negeri. Jadi sebabnya Selangor sekarang PKPB kan. Kita tak boleh masuk Selangor. Jadi urusan cikgu tu ditukarkan ke Pahang. Perjiwa. Okey, ada satu NGO dia perjiwa. Ada satu NGO perjiwa, dia buat joint venture lah dengan iConfident untuk adakan kursus dekat Selangor. Tapi itulah belum boleh rentas negeri. Nanti kursus dengan perjiwa dekat Banting lah. Selangor tu kat Banting. Okey, dah hampir nak pukul 12. Okey, terima kasih semua yang join hari ini. Korang sangat-sangat awesome. Korang sangat-sangat hebat. Okey. Terima kasih pada korang semua. Terima kasih dah share, dah komen, dah like. Okey. InsyaAllah bila ada kepenguasa, cikgu akan live lagi lah untuk sharing. Okey. Bila nak pergi Banting cikgu? Tunggu boleh lentas negeri. Tunggu boleh lentas negeri. InsyaAllah kita ada program dekat sana. Kita boleh pergi sana lah. Boleh jumpa kat sana. Okey. Boleh buat team kan cikgu? Buat team macam mana tu Kak Feeling? Buat team macam mana tu Kak Feeling? Alah, dah nak habis. Kak Yus masuk lambat. Dah nak pukul 12 dah ni. Nanti Kak Yus tengok rakaman live tau. Okay, terima kasih pada semua. Terima kasih pada Kak Yus masuk live cikgu. Terima kasih pada semua. Okay, korang tekan follow tekan follow live ni, tekan follow page ni. Nanti senang dapat notification. Okay, terima kasih pada semua yang join live hari ni. Kak Yus, Kak Fili, Kak Jumaya, Kak Safia, okay. Kak Afda, semualah yang join malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Kak Alwia, Kak Fiza, apa lagi? Kak Nora French Edmund, Kak siapa? Kak Dia. Ramai juga ni kan. Kak Hamita, terima kasih, syukur Alhamdulillah. Semoga korang dapat manfaat dengan sharing hari ini. Okay. Keep sharing Lepas tu, bagi korang yang nak beli minyak, boleh masuk dalam kita punya kedai Kita ada shop. Untuk beli minyak, boleh klik dekat shop. Okay, dekat link shop. Terima kasih cikgu, admin juga sama-sama. Okay, sama orang cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih cikgu, sama-sama. Siap. Kesian Kak Yus baru masuk. Dah siap. Esok lusa Kak Yus join tau live. Dah siap ke? Belum. Kalau tak ada halangan setiap hari. Mama, tu ada bau. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada apa halangan, tak ada masalah teknikal, cikgu akan usaha untuk live lah setiap hari atau 2 hari sekali. Atau tengoklah kalau cikgu sibuk, cikgu akan live 3 hari sekali macam tu Tapi korang kena klik follow page lah supaya boleh dapat notification. Okay. Banyaknya. Okay, terima kasih kepada semua. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah siap.